Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam PDPR Sains tahun 6. Tajuk hari ini kita akan sambung tajuk bahan buangan, iaitu hargai bumi kita. Okey, saya harap murid-murid sudah bersedia dengan teks tajuk hargai bumi kita, dan kita sama-sama kita kupas apa yang ada di dalam teks yang kita pelajari hari ini. Okey, hargai bumi kita. Okey, di sini ini adalah dia menceritakan tentang bagaimana cara kita nak menghargai bumi kita. Okey. Okey, mengapakah kita perlu menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara berhemah? Okey, minggu lepas saya dah terangkan apa maksud bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi. Okey, bahan tidak terbiodegradasi ni adalah bahan yang tidak mudah dihancurkan lah. Okey, tidak boleh dihancurkan dan dia akan boleh menyebabkan banyak kesan kepada muka bumi kita. Okey, dengan kecanggihan teknologi, manusia cenderung menghasilkan pelbagai barangan yang tahan lebih lama. Okey, boleh tahan lama pada suhu tinggi dan mudah digunakan. Okey, beg plastik, kain sintetik dan barangan komputer adalah antara bahan tidak terbiodegradasi. Okey. Ni kita kena pasti bahan-bahan tidak terbiodegradasi. Minggu lepas saya dah murid dah kelaskan kan bahan-bahan tidak terbiodegradasi. Okey, bahan tidak terbiodegradasi ni adalah barangan yang tahan lebih lama. Okey, dia bertahan pada suhu yang tinggi dan mudah digunakan. Okey. Okey, contohnya beg plastik, kain sintetik, barangan komputer. Okey, itu adalah bahan-bahan tidak terbiodegradasi. Okey. Bahan-bahan terbiodegradasi ni dia semakin bertambah. Okey, penghasilannya semakin besar disebabkan oleh keperluan manusia lah. Okey, keperluan manusia contohnya macam beg plastik, kain sintetik, barang-barangan komputer, dia dah jadi satu keperluan, dan penghasilan pertambahan bahan tidak terbiodegradasi ni semakin tinggilah. Okey. Okey, jadi bahan-bahan ini tidak boleh mereput. Dia tidak boleh hancur, dia tidak boleh mereput. Okey, dia tidak boleh hancur, dia tidak boleh mereput. Okey, jika dibuang dan dia akan kekal. Okey, contoh kita buang dalam tanah sampai 12 tahun pun dia ada lagi lah. Okey, jangka masa yang lama lah. Jangka masa yang lama dia boleh ada dalam tanah kalau kita tanam dia. Okey, oleh itu kita perlulah menggunakannya secara bijaksana. Okey, jadi bahan tidak terbiodegradasi ni adalah bahan yang jangka hayatnya jangka masa yang panjang. Okey, jadi dia tak mudah mereput, dia sentiasa boleh kekal dalam tanah. Okey, kemudian dia adalah bahan-bahan yang memang kita sentiasa gunakanlah. Okey. Okey, jadi cara kita nak mengelakkan supaya kita dapat mengurangkan penggunaannya, kita kena gunakannya secara berhemah. Okey. Okey, di sini menunjukkan carta palang. Okey, di sini adalah carta palang bagaimana kita dapat menjimatkan tenaga dalam penghasilan bahan-bahan tidak terbiodegradasi. Jadi, bila bahan tidak terbiodegradasi ni permintaan semakin tinggi dan bertambah, jadi penggunaannya perlu digunakan secara berhemah. Okey, ini adalah contoh jumlah tenaga untuk penghasilan produk. Okey, untuk penghasilan produk. Okey, kita tengok yang warna biru ini adalah carta palang yang berwarna biru ini adalah tenaga yang digunakan untuk membuat produk baru daripada bahan mentah. Okey, yang biru ni adalah bahan mentah, maknanya tinggi. Permintaannya tinggi. Okey, contoh aluminium, kaca, kertas. Dia buat produk baru menggunakan bahan mentah ni, bahan yang ada lah. Contoh aluminium ni kita gunakan logam. Okey, kaca ni kita gunakan apa?
batuan. Okey, kertas ni kita gunakan kulit kayu ataupun tumbuhan lah. Okey, jadi bahan mentah ni banyak. Okey, permintaannya tinggi lah. Jadi kita guna bahan mentah ni banyak untuk hasilkan produk yang baru. Okey, yang hijau ini adalah tenaga yang digunakan untuk membuat produk baru secara kita semula. Okey, yang hijau ini adalah dia gunakan okey, bahan-bahan yang contoh yang dah terbuang. Okey, bahan-bahan contoh aluminium, kaca ni dah terbuang ni dikumpulkan, kemudian dikitas semula. Okey, ini adalah penghasilan kita semula. Okey, murid kena ini bahan mentah. Okey, baru, barang baru. Dan ini adalah kitas semula. Okey, kitas semula ni masih rendah lagi pengeluarannya. Okey, produknya masih pengeluarannya masih rendah. Okey, contoh kat sini aluminium, ni kaca. Okey, kaca dah paling tinggi. Okey, jadi kertas. Jadi kita digalakkanlah untuk mengitas semulalah barang-barang yang kita gunakan supaya kita dapat menghasilkan bahan barulah. Okey, produk baru. Okey, jadi kita tidak boleh bergantung kepada bahan mentah semata-mata. Bahan mentah ni seperti saya cakap tadi, batuan. Okey, lama-lama contoh pokok tumbuhan ni, lama-lama dia akan habis. Jadi kita nak elakkan dia habis, kita kena kitas semula bahan yang kita dah buang tu, kita kitas semula untuk jadikan produk baru. Okey. Jadi itu adalah salah satu cara kita nak menggunakan bahan-bahan tidak terbiodegradasi ni dengan cara berhemah. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey, bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasi menyumbang kepada pencemaran persekitaran? Okey, bahan buangan tidak terbiodegradasi ni dia banyak menyumbangkan kepada pencemaran persekitaran. Contohnya kebanyakan manusia dia menggunakan bahan-bahan tidak terbiodegradasi dengan cara yang tidak berhemah. Jadi bila dia tidak gunakan dengan cara yang tidak berhemah, dia akan boleh menyebabkan pencemaran. Okey, pencemaran persekitaran. Contohnya kalau kita tengok kat sini perkilangan, kawasan perkilangan ni, okey, dia membuang sisa-sisa toksik ke sungai. Okey, ini adalah cara-cara yang pembuangan bahan tidak terbiodegradasi secara tidak berhemah. Okey, jadi kalau dia mengamalkan penggunaan bahan secara berhemah, dia akan mengasingkanlah sisa toksik ini ke dalam satu bekas yang sesuai untuk dikitas semula, bukan dibuang ke dalam sungai. Okey, ini cara-cara ini adalah boleh menyebabkan pencemaran persekitaran. Okey, ini adalah sikap manusia sendiri, sikap manusia yang tidak berhemah. Okey, jadi kita kena ubah. Kita kena ubah sikap kita supaya kita bertanggungjawab terhadap persekitaran kita, terhadap barang yang bahan-bahan buangan yang kita gunakan, kita kena bertanggungjawab. Okey. Okey, bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasi boleh menyebabkan terjadinya bencana alam? Okey, bila kita buang sisa toksik, kita buang sampah di dalam sungai tanpa tidak berhemah, okey, dia akan boleh menyebabkan apa? Kita tengok kat sini. Longkang akan tersumbat. Okey, bila longkang tersumbat, dia boleh menyebabkan banjir kilat. Okey, bila longkang tersumbat, hujan lebat, okey, boleh menyebabkan, disebabkan oleh bahan buangan yang tersumbat itu, boleh menyebabkan banjir kilat. Kita tengok kat sini. Kemudian boleh menyebabkan tempat pembiakan air. Contoh botol-botol kaca yang kita buang terdedah. Okey, terdedah dengan air hujan yang masuk kan. Okey, jadi bila air hujan masuk ni, dia bertakung, boleh menyebabkan pembiakan Aedes lah. Okey, tak kira lah botol ke, okey, plastik ke, bila ada takungan air boleh menyebabkan tempat pembiakan Aedes. Jadi bila tempat pembiakan Aedes ni boleh menyebabkan penyakit wabak penyakit seperti demam denggi. Okey.
Okey, jadi bila sampah-sampah ni tersumbat, okey, bila yang ini sampah-sampah yang tersumbat ni boleh boleh menyebabkan banjir kilat. Dia juga boleh menyebabkan hidupan dalam air itu mati ataupun tercemarlah. Okey, jadi bila hidupan dalam air itu tercemar, okey, ikan ini akan tercemar, kemudian kita tangkap dia, kita jual kat pasar dan ikan ini akan kita makan lah. Manusia sendiri yang makan dan boleh menyebabkan penyakit iaitu keracunan makanan. Okey, daripada sisa toksik, daripada sampah sarap yang kita buang di dalam sungai. Okey. Okey, jadi kat sini sedikit info, sisa toksik ialah bahan kimia kilang yang menjadi hasil buangan. Okey, sisa ini tidak boleh direpukkan oleh mikroorganisma. Bahan ini kekal di sekitaran kita. Okey, jadi sisa toksik ni adalah bahan kimia kilang yang menjadi hasil buangan. Okey, jadi kilang kita ni semakin bertambah perkilangan. Okey, jadi bila perkilangan bertambah, sisa toksik ni akan bertambah lah. Okey, bila bertambah, kalau kita tak kita tidak buang dia secara betul, okey, dia boleh menyebabkan pencemaran lah. Sentiasa ada lah, kekal dekat persekitaran kita gas yang beracun. Okey, jadi dia tidak boleh direpukkan oleh mikroorganisma. Kita dah belajar minggu lepas. Sebab tu sisa toksik ini digelar sebagai bahan tidak terbiodegradasi. Okey, ini kesimpulannya. Okey, kesan bahan buangan. Okey, kesan bahan buangan tidak terbiodegradasi kepada kehidupan kita. Boleh menyebabkan pencemaran dan bencana alam seperti banjir, pencemaran sungai, longkang tersumbat, tempat pembiakan Aedes. Kemudian dia boleh menjejaskan kesihatan. Okey, jadi ikan yang tercemar yang dijual di pasar boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey. Jadi murid kena faham apa kesan dia. Bila kita tidak menggunakan cara yang betul, bahan buangan itu dengan cara yang betul, kita buang dia, kita tak urus dia dengan cara yang betul, ini yang akan terjadi kepada persekitaran kita. Okey, jadi murid kena faham. Okey, bagaimana kita nak uruskan dia dengan betul? Kita kena mengamalkan pengurusan bahan buangan dengan cara yang betul. Okey, iaitu cara yang berhemah, secara yang terancang. Okey, jadi kehidupan lestari adalah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar agar keindahan alam dapat dinikmati. Maknanya kita kena amalkan kehidupan lestari. Apa itu kehidupan lestari? Kehidupan lestari ni adalah amalan, kita amalkan mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Kita kena, kata orang, bertindak dengan baguslah supaya alam sekitar ini terjaga, sentiasa indah. Okey, dan dapat dinikmatilah dengan udara yang bersih. Okey, jadi kita kena mengamalkan kehidupan lestari, sayang kepada persekitaran kita. Okey, apakah peranan kamu dalam menguruskan bahan buangan dengan cara yang terancang? Okey, kita ni manusia ni, kita adalah manusia yang mempunyai akal lah. Okey, berbanding dengan haiwan. Okey, jadi kita kena gunakan akal kita supaya kita dapat menjaga persekitaran kita, bumi kita ini dengan baik, supaya kita boleh menikmati kehidupan dengan udara yang segar, bersih. Okey, kemudian bebas dari segala pencemaran. Okey, jadi kita tengok kat sini. Terima kasih kerana memudahkan kami menguruskan sampah. Okey, bagaimana kita nak menguruskan bahan buangan dengan cara terancang? Okey, pertama, bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Okey, dekat rumah kita kena amalkan. Bila kita buang sampah, kita kena bungkus, kena ikat dengan betul dan letak di tong sampah dengan betul lah. Okey, kena ikat betul-betul supaya bahan buangan itu tidak bersepah lah. Kemudian bila bersepah, itu yang menyebabkan dihanyut oleh air. Okey, jadi kena ikat betul-betul, bungkus betul-betul, ikat ketat-ketat. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita kena bahan buangan itu hendaklah diasingkan. Bila kita dah ikat dengan kemas dengan betul, okey, kita kena asingkan mengikut jenis bahan buangan. Seperti yang kita tengok tong kat sini, tong dia. Okey, orange, coklat, biru. Okey, masukkan bahan buangan mengikut jenis. Okey, dia cakap masukkan bahan buangan mengikut jenis ya. Jadi
Bila dah asingkan, kita dah yang tadi pertama, kita dah ikat, kita dah bungkus dengan betul, kita kena asing ikut jenis bahan buangan. Okey, jadi yang ketiga, mengapakah sisa minyak dikumpulkan ke dalam bekas ini, ayah? Untuk mengawal pembuangan bahan buangan secara tidak terancang. Okey, jadi yang ketiga, contoh sisa-sisa minyak atau sisa-sisa toksik, okey, yang boleh menyebabkan pencemaran persekitaran kita. Kita kena gunakan bekas khas supaya kita dapat membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak dengan cara yang betul. Kita tak boleh kita buang kat sungai, kita alihkan dekat atas air, tak boleh, sebab minyak dengan air dia tak akan bercampur, dia akan menyebabkan satu lapisan lain lah. Dia tidak tumpat lah minyak tu. Jadi bila dia tidak tumpat, boleh menyebabkan udara di dalam sungai itu terganggu lah. Jadi hidupan dalam air itu akan kekurangan oksigen kalau kita masukkan minyak ke dalam air. Jadi dia menghalang udara masuk. Okey, ini cara dia. Kita kena gunakan bekas yang khas. Okey, kemudian, bahan buangan sisa makanan. Contoh sisa makanan kita, ikan, sayur, makanan kita buang, kita habis makan tu kan. Okey, dia boleh direputkan. Saya dah terangkan kan. Okey, sisa makanan ni boleh direputkan. Dia adalah bahan terbiodegradasi lah. Okey, dia boleh direputkan dengan oleh mikroorganisma lah. Kemudian dia boleh dijadikan baja kompos. Okey, baja kompos ni adalah baja organik lah. Baja daripada sisa-sisa makanan atau hidupan yang mati. Okey, jadi di sini diterangkan cara-cara kita nak buat baja kompos. Ini adalah cara-cara kita merancang bahan buangan kita lah, seperti sisa makanan ni. Murid-murid boleh ikut. Kalau contoh ada bahan buangan ke, okey, tengok ni, masukkan tanah ke dalam bekas hitam, bekas plastik berlubang. Okey, dia ajar. Kemudian masukkan sisa makanan dalam dan gaul. Okey, gaul dalam tanah tu, siram dengan air dan biarkan selama 4 hingga 5 minggu. Okey, lepas 4-5 minggu, gaul tanah dan siram dengan air bagi mengekalkan keluar. Siram lagi dengan air. Jangan bertakunlah, supaya dia lembab je lah. Selepas 4 hingga 5 minggu, sisa makanan telah mereput dan menjadi baja kompos. Okey, baja yang ini kita boleh gunakan untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam kat rumah lah. Contohnya pokok bunga, apa-apa pokok yang kita tanam, kita boleh letak, kita boleh tanam dalam menggunakan baja ni. Kita boleh gunakan dia ni sebagai baja menyuburkan tumbuhan lah. Ini adalah cara-cara. Murid mungkin boleh ikut. Okey, boleh ikut cara-cara ni untuk hasilkan baja kompos. Okey. Kemudian simpan campuran tanah tadi di luar rumah untuk mengelakkan bau busuk. Kita janganlah simpan. Tipnya jangan simpan baja yang kita nak buat tu dalam rumah, sebab dia akan mengeluarkan bau. Disebabkan tindak balas mikroorganisma tu. Dia nak mereputkan makanan tersebut. Dia akan ada bau lah sikit lah. Bau busuk lah. Jadi jangan letak dalam rumah. Kita letak di luar lah. Okey, baja kompos ini dia boleh digunakan untuk menanam atau membaja tanaman kita. Ni saya cakap, bila dah siap hasil baja kompos ni, kita boleh gunakan untuk menyuburkan tanaman kita, ataupun menggunakan untuk menanam tanaman kita, menggunakan tabur dekat tanah tu. Okey, ini adalah cara bahan buangan sisa makanan diuruskan dengan betul. Okey, kemudian kita kena amalkan 3R. 3R, apa itu R? Reduce, reuse dan recycle. Okey, amalan 3R ni dia dapat mengurangkan longgokan atau bahan buangan di persekitaran. Okey, amalan 3R ni kita boleh amalkan. Okey, pertama, reduce, R. R pertama adalah reduce, iaitu kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Okey, kita kurangkan lah. Kalau kita pergi pasar raya, kita kena bawa beg lah. Beg yang bukan beg plastik lah, beg kertas ke, yang boleh yang terbiodegradasi lah. Jangan kita bawa kita gunakan plastik di kedai. Kalau kita gunakan plastik kedai, berapa banyak plastik yang kita gunakan, boleh menyebabkan, boleh menjadikan lagi pertambahan bahan tidak terbiodegradasi. Okey, jadi kita gunakan beg kita semula. Okey, kemudian reuse. Reuse adalah guna semula atau pelbagaikan penggunaan bahan buangan.
reuse. Contohnya macam tayar ni boleh jadikan pasu, okey. Botol boleh jadikan pasu, botol minyak, okey. Banyak lagi bahan-bahan yang kita boleh guna semula. Walaupun dia nampak macam ni, kita kena kreatif lah. Okey, kemudian recycle. Recycle ni kita guna semula bahan buangan menjadi produk yang baru. Recycle. Okey, recycle ni bahan buangan kaca ni kita jadikan apa? Okey, kita kitas semula untuk jadikan produk bahan kaca. Okey, kitas semulalah. Recycle ni kitas semula. Bahan-bahan yang kita, contoh botol-botol kaca, botol kicap tu kita boleh hantar ke pusat kitas semula untuk kitas semula menjadi bahan yang menjadi produk baru. Okey, jadi reduce, reuse, recycle adalah amalan 3R yang dapat mengurangkan longgokkan bahan buangan di persekitaran, dan ia adalah amalan yang berhemah untuk kita. Okey, jadi kita nak selamatkan alam sekitar ni, kita kena amalkan 3R ni. Okey. Jadi kesimpulan kat sini saya simpulkan, okey, ini adalah cara menguruskan bahan buangan. Okey, pertama bahan dibungkus dan diikat. Ini yang tadi saya simpulkan. Kemudian bahan buangan diasingkan mengikut jenis. Menggunakan bekas khas untuk membuang sisa kimia dan minyak. Okey, kemudian bahan buangan sisa makanan boleh direputkan dan dijadikan baja kompos seperti 4 langkah yang tadi, buat baja. Kemudian mengamalkan amalan 3R. Okey, iaitu reduce, reuse dan recycle untuk elakkan longgokkan sampah. Okey, jadi bila murid-murid tahu 4 langkah ni, okey, kita boleh selamatkan bumi kita. Okey, kita boleh selamatkan alam sekitar kita daripada pencemaran ataupun bencana alam dan wabak penyakit. Okey, jadi ini adalah cara menguruskan bahan buangan dengan cara yang betul. Okey, kemudian ini adalah amalan 3R yang murid-murid kena amalkan, iaitu reduce, reuse dan recycle. Okey, antara 3 ni murid boleh pilih mana murid yang boleh amalkan. Ketiga-tiga ni kita boleh amalkan. Okey, reduce kita kurangkan plastik. Reuse kita gunakan semula bahan-bahan terpakai menjadikan satu produk yang baru. Recycle, kita hantar barang-barang yang boleh dikitas semula untuk jadikan produk baru. Okey. Saya harap murid faham 2 topik ini, iaitu hargai bumi kita dan amalan pengurusan bahan buangan. 2 topik ini saya sentuh untuk murid lebih faham apa itu cara penggunaan bahan buangan dengan cara yang betul. Bagaimana kita nak menyelamatkan alam sekitar kita ini daripada timbunan bahan buangan. Jadi bahan buangan yang kita gunakan semakin tinggi, peningkatan, pertambahan, permintaannya semakin tinggi. Okey, jadi dengan cara menguruskan bahan buangan dengan betul ataupun menggunakan bahan buangan dengan betul, kita dapat menyelamatkan bumi kita. Okey, kita dapat menyelamatkan bumi dan alam sekitar kita daripada timbunan dan longgokkan sampah yang banyak. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan beri latihan dan murid-murid jawab seperti biasa. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu depan sebelum kita naik sekolah secara bersemuka. Kita akan berjumpa lagi sekali pada minggu depan, sebelum selepas cuti di Bali, kita jumpa lagi untuk PDPR. Kemudian baru kita akan bersemuka. Okey, itu sahaja. Saya harap ketugasan saya perlu disiapkan dan dilengkapkan. Nanti saya akan kumpul dan semak. Bila naik sekolah mesti lengkap. Okey, saya harap murid boleh terima apa yang saya ajar secara YouTube ni. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.